Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama channel Cahaya Ilahi. Yang belum subscribe ayo di subscribe dan jangan lupa kasih like-nya agar admin semangat dalam membahas kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan berkisah tentang khalifah yang dikenal dengan ketegasannya. Siapa lagi kalau bukan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah hidup Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Inilah kisah dan sejarah hidup tentang Umar Al-Khattab dalam memimpin umat Islam serta meluaskan pengaruh Islam di atas muka bumi Allah SWT ini. Mari sama-sama kita berkongsi tentang sejarah hidup beliau ketika kecil sehingga memeluk Islam, pribadi beliau, cara beliau dilantik menjadi khalifah, sumbangan beliau di dalam dunia Islam dan kemangkatan beliau. Diharapkan dengan membaca kisah ini, kita dapat menyebarkan dan merasai sendiri kisah perjalanan hidup beliau sebagai seorang khalifah. Natijahnya, kita sebagai umat Islam perlu diajar dan mengikut sikap-sikap tokoh terdahulu karena mereka amatlah baik sikapnya dan amat dikagumi oleh setiap umat Islam. 1. Umar bin Al-Khattab sebelum memeluk Islam. Umar Al-Faruq, demikian gelaran khalifah Islam kedua pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Nama penuh putra Al-Khattab ini ialah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzzaz bin Ribah bin Abdullah bin Qurat bin Zurah bin Ali bin Ka'ab bin Luwai bin Fir bin Malik. Salah keturunannya bertemu dengan salah keturunan Rasulullah SAW pada moyang mereka, Ka'ab, yaitu keturunan yang ketujuh daripada kerabat Nabi Muhammad SAW. Umar dilahirkan pada tahun 584 Masehi di kota Makkah. Ibunya pula bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahsum. Bani Mahsum merupakan satu anggota yang besar dalam kabilah Quraisy. Semasa zaman jahiliyah, ia telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka terkenal dengan bilangan yang ramai dalam kepimpinan, masyhur dengan keberanian yang tiada taraf, kuat dan keras sehingga kaum Quraisy menyerahkan tugas penjagaan tali gembalaan dan hemah-hemah kepada mereka. Pada saat sebelum Islam hampir menjelma, tugas ini berada di tangan Khalid bin Al-Walid. Ramai di kalangan kabilah Quraisy yang menggalakkan ahlinya untuk membentuk hubungan kekeluargaan dengan Bani Mahsum demi untuk melahirkan keturunan yang kuat dan berani. Oleh itu, Al-Khattab bin Nufail telah mengawini Hantamah binti Hisham yang akhirnya telah melahirkan Umar bin Al-Khattab. Beliau mewarisi kekuatan dan keberanian dari Bani Mahsum, keras hati dan kasar dari bapaknya Al-Khattab dan kasih sayang dari Bani Adi. Ini adalah sifat yang jelas terserlah di dalam dirinya sewaktu dalam keadaan jahiliyah. Umar Al-Khattab dilahirkan 42 tahun sebelum hijrah. Oleh itu, beliau adalah lebih muda daripada Rasulullah SAW sebanyak 12 tahun. Umurnya sewaktu kelahiran Islam adalah 29 tahun. Sewaktu kecilnya, Umar mengembala kambing. Apabila usianya berginjak remaja, beliau berjinak-jinak dengan dunia perniagaan dan sering berdagang ke Syam. Selain kedudukan keluarganya yang disegani, Umar juga dikenali sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani. Malah, di pasar Ukas, beliau merupakan juara gusti yang paling perkasa sebelum memeluk agama Islam. Umar amat memusuhi Rasulullah SAW. Sikapnya sama seperti Abu Jahal. Umar menganiaya pengikut-pengikut Rasulullah tanpa belas kasihan, malah beliau pernah menyiksa hambanya yang bernama Labinah karena memeluk agama Islam. Ketika Muhammad Al-Amin diutus menjadi Rasul, usia Umar sudah menjangkau 27 tahun. Pada peringkat awal dakwah Islam, Umar merupakan penghalang besar kepada perjuangan Rasulullah SAW. Kebenciannya kepada agama Islam amatlah ketara. Beliau tidak segan silu menyiksa orang Islam dan beliau juga berpegang teguh dengan fahaman jahiliyahnya. Namun begitu, Umar tidak mampu untuk mengugat pendirian mereka terhadap agama Islam. 2. Umar Al-Khattab memeluk Islam. Harapan Rasulullah agar Umar memeluk Islam diluahkan melalui doanya, "Ya Allah,
Perkuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada mereka yaitu Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Al-Khattab. Allah memperkenan doa Rasulullah itu apabila Umar Al-Khattab memeluk Islam sekitar tahun kelima sesudah nubuwah atau 616 miladiah. Pada awalnya, Umar Al-Khattab merupakan tokoh Quraisy yang keras penentangannya terhadap Islam, dan sewaktu mendengar adiknya memeluk agama Islam, beliau naik berang karena ia merupakan sesuatu yang amat memalukan dan bertentangan dengan pendiriannya. Dengan keadaan yang tergesa-gesa, beliau segera ke rumah Fatimah binti Al-Khattab yaitu adiknya. Umar memperlihatkan sikap keras lalu bertanya dengan suara tinggi, "Apakah bacaan yang aku dengar tadi, yang berhenti bila aku tiba?" "Tidak ada apa-apa yang dibaca, kamu silap," jawab Fatimah dan suaminya serentak. "Tidak silap," tegas Umar. "Tidak silap juga bila aku katakan bahwa aku tahu kamu berdua sudah pun menjadi penganut agama Muhammad." Tanpa menantikan jawaban, Umar Al-Khattab menyerang iparnya dan menamparkan pipi adiknya, Fatimah. Selepas melihat darah mengalir menyebabkan Umar menanggung malu atas tindakannya itu, Umar berkata kepada adiknya, "Aku ingin lihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Fatimah menjawab, "Wahai abangku, engkau dalam keadaan kotor karena kesyirikanmu, ia tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang bersih." Petik 2. Setelah Umar membersihkan dirinya, Fatimah pun menyerahkan helaian ayat suci yang bertulis, "Taha" kepadanya. Setelah membaca ayat-ayat suci tersebut, Umar menyuruh hamba adiknya, Khabab, membawanya ke tempat Muhammad karena beliau ingin memeluk Islam. Apabila beliau bertemu Rasulullah, Umar berkata, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, menjadi pengikutmu dan mempercayai apa sahaja yang kamu bawa darinya." Petik 2. Pribadi Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ialah seorang pahlawan yang gagah berani, seorang ahli ibadat, seorang yang disegani. Beliau terkenal karena sifatnya yang adil, penyayang, cerdas, teguh pendirian, beriman dan selalu bersedia untuk membela Islam. Sifatnya yang mulia itu sentiasa menjadi sebutan kawan dan lawan. Sejak zaman jahiliyah lagi, beliau telah mewarisi jawatan kadi daripada kabilah ayahnya. Jika dibandingkan dengan ahli keluarganya yang lain, Umarlah yang paling cerdas dalam keluarga Bani Adi. Beliau memegang jawatan sebagai wakil kaumnya untuk berunding dengan kabilah Arab yang lain dan sering menghakimi sesuatu perbicaraan. Oleh sebab itu, beliau berjaya menyelesaikan banyak persengketaan. Sifat adil Umar tidak mengenal pangkat, kedudukan dan hubungan kekeluargaan, walaupun anaknya sendiri yang melakukan kesalahan. Malah, jika perlu hukuman terhadap anaknya akan dikenakan melebihi orang lain. Umar Al-Khattab adalah seorang yang tegas dalam menegakkan kebenaran, dan sebelum Islam merupakan seorang penentang Islam yang amat kuat. Akan tetapi sejurus sesudah memeluk Islam, Umar menjadi lebih berani, dan tegas dalam memperjuangkan hak dan kebenaran Islam. 4. Cara Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah. Perlantikan Umar Al-Khattab sebagai khalifah kedua diusulkan sendiri oleh khalifah pertama Abu Bakar ketika beliau menghadapi saat-saat akhir hayatnya pada 21 Hb Jamadil Akhir, 13 Hijrah. Dalam proses perlantikannya, Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu meninjau pendapat sebilangan para sahabat mengenai cadangannya itu. Sesudah menimbang sedalam-dalamnya, dan berpuas hati di atas pendapat dan pandangan para sahabat, maka, Khalifah Abu Bakar mengarah Utsman bin Affan supaya menulis dan mengeluarkan watikah, yang isi kandungannya melantik Umar Al-Khattab sebagai khalifah untuk menggantikan tempatnya. 4. Satu pribadi Umar selepas menjadi khalifah. Khalifah Umar mempunyai kelebihan tersendiri dalam melaksanakan pemerintahannya apabila beliau menjalankan hukum dan perundangan berasaskan hak dan keadilan tanpa memikirkan kedudukan dan pertalian keluarga. Kesederhanaan dan penumpuan terhadap tugas dan tanggung jawab selaku pemimpin ummah adalah merupakan ciri perwatakan yang jelas terlihat dalam kehidupan Khalifah Umar. Di dalam pertumbuhan pemerintahannya yang luas sehingga menjangkau wilayah-wilayah Empire Byzantine dan Parsi, Khalifah Umar tetap meneruskan kehidupannya yang sederhana dan tidak sekali-kali terjebak dengan cara kehidupan yang mewah dan boros.
Pada suatu ketika, dua utusan daripada Azerbaijan datang ke Madinah dan menyerahkan makanan khas Azerbaijan kepada Umar Al-Khattab. Selepas Umar menikmati makanan tersebut, Umar bertanya kepada utusan itu, apakah seluruh rakyat Azerbaijan dapat menikmati makanan ini? Tidak, tidak semua boleh menikmatinya, jawab utusan itu. Khalifah Umar berasa marah dan memerintahkan kedua-dua utusan itu supaya membawa pulang makanan tersebut ke negerinya. Kepada Gubernur, Khalifah Umar menulis surat, makanan semanis dan selazat ini bukan dibuat daripada uang ayah dan ibumu. Kenyangkan perut rakyatmu, dengan makanan ini sebelum engkau mengenyangkan perutmu. Kisah ini memberi pengajaran bagi umat Islam, khususnya para pemimpin. Umar Al-Khattab telah memberikan pengajaran yang sangat berarti. Pemimpin harus memikirkan rakyat sebelum dirinya sendiri. Umar juga pernah berkata, aku orang yang pertama yang merasa jika rakyatku kelaparan, dan orang yang terakhir yang merasa kenyang jika mereka kenyang. 5 sumbangan Umar Al-Khattab terhadap dunia Islam. Dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar, sebahagian kawasan di sebelah utara semenanjung Arab, yang terletak di bawah naungan atau jajahan takluk Byzantine walaupun Parsi, telah dapat ditawan oleh pasukan tentara Islam selain mempertahankan kedaulatan kawasan yang dimiliki. Maka pengiriman pasukan tentara memasuki keseluruhan rantau kedua-dua empire diteruskan oleh Umar bagi menentukan bahwa perkembangan dakwah Islamiyah tidak tersekat, di samping menentukan bahwa kedudukan orang-orang Islam di sempadan utara itu tidak terancam oleh empire besar, kekuatan dan kekuasaan mereka, natijah dari kepimpinan dan komitmennya dalam mengembangkan dakwah. Khalifah Umar berjaya menawan negeri-negeri Fars, Palestina, Syria, Mesir, Kazakhstan, Irak, Armenia, Azerbaijan, Kirman, Khurasan, Makran dan sebahagian Baluchistan. Apapun jua, hakikat menunjukkan bahwa iltizam dan komitmen yang mendalam di hati para sahabat, di bawah kepimpinan Khalifah Umar dalam memperjuang, memperkembang dan memperluas kalimah tauhid melalui peningkatan iman dan takwa menggambarkan seakan gelombang besar yang melanda pantai yang luas, yang tidak terhalang oleh mana-mana kuasa dunia. Fitrah manusia yang merindui keadilan, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan hidup menyebabkan kehadiran Islam disambut gairah oleh penduduk dan rakyat yang tertekan oleh sistem penjajah. Zaman pemerintahan Umar adalah zaman yang penuh dengan tindakan-tindakan yang membantu mengembangkan Islam, mengangkat bendera kebenaran di atas bumi Allah serta menanam dasar-dasar hukum dan peraturan-peraturannya bagi melaksanakan sebuah pemerintahan yang kuat. Antara tindakan beliau yang paling utama adalah 1. Mengarahkan kumpulan pertama menuju Parsi 2. Kumpulan kedua menewaskan Rom di negeri Syam 3. Kumpulan ketiga menuju ke Mesir yang dijajah oleh Rom ketika itu. Wilayah. Umar Al-Khattab membuat peraturan wilayah bandar-bandar Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dengan sempurna. Abu Bakar membuat asas peraturan itu dengan mengutus tentara bagi perluasan wilayah Islam, termasuk mengirim ketua angkatan tentara. Ketua tentara semasa pemerintahan Abu Bakar adalah orang yang mengurus daerah-daerah yang ditaklukinya manakala Umar membuat peraturan wilayah dengan tetap. Pada masa itu gelaran bagi wali ataupun amil adalah amir. Orang pertama yang dinamakan amir adalah Mughirah bin Syubah. Kemudian gelaran ini berterusan kepada ketua-ketua tentara ataupun ketua wilayah yang lain. Pada mulanya, amir adalah kaki tangan pemimpin dalam daerah kekuasaannya dan beliau mempunyai 3 bidang kuasa, yaitu membentuk undang-undang, melaksanakannya dan menjatuhkan hukuman. Namun, Umar Al-Khattab memisahkan 3 bidang kuasa ini. Amir diberi kuasa melaksanakan undang-undang dan menjadi imam masjid. Manakala bagi bidang kuasa melaksanakan hukuman, beliau melantik kadhi hakim di setiap tempat bagi menguruskan dan menyimpan harta Baitul Mal. Beliau memilih individu tertentu bagi mengurus cukai dan sedekah. Namun, kuasa para wali, kadhi dan pegawai-pegawai semuanya tertakluk di bawah kuasa khalifah. Beliau berkuasa melantik mereka dan memecat mereka. Peraturan ini berterusan sehingga akhir pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Baitulmal. Pemimpin pertama yang memperkenalkan sistem adalah Umar bin Al-Khattab. Simpanan di Baitul Mal diambil daripada zakat orang Islam,
cukai daripada orang bukan Islam, 1/5 daripada ganimah yaitu harta rampasan perang dan harta-harta orang Islam yang tidak mempunyai waris apabila meninggal dunia. Pembinaan masjid. Khalifah Umar mengeluarkan arahan agar setiap daerah dan kawasan yang dihuni oleh kaum muslimin hendaklah didirikan masjid. Di kota Kufah dan Basrah misalnya, Masjid Jame didirikan bagi setiap kota itu, sementara daerah dan kawasan-kawasan lainnya, masjid yang lebih kecil ukurannya dibina bagi menampung keperluan jemaah kaum muslimin tempatan. Menurut perkiraan, sebanyak 4.000 buah masjid telah didirikan dan dibina sepanjang pemerintahan Khalifah Umar. Dalam pada itu, Masjidil Haram yang terdapat di dalamnya Ka'bah dan Baitullah, maka Khalifah Umar telah meluaskan kawasan masjid bagi menampung kehadiran ummah yang semakin ramai bilangannya. Penciptaan kalender Islam. Sejak kelahirannya, Islam tidak mempunyai kalender atau takwin sendiri yang seragam bagi ikutan ummah sebagaimana masyarakat lainnya seperti Parsi, Rom dan Bizantin. Sehubungan itu, Khalifah Umar telah mengadakan perbincangan di kalangan jemaah kaum muslimin bagi mengambil ketetapan mengenainya. Kalender Rom atau Parsi dikemukakan akan tetapi ditolak karena kalender kedua-dua empire itu tidak selari dengan identiti Islam. Segolongan mencadangkan agar kalender Islam dimulai dari hari kelahiran Rasulullah, sementara satu pihak lagi mengusulkan supaya permulaan kalender dikira dari hari wafatnya Rasulullah. Usul yang dikemukakan oleh Umar Al-Khattab bagaimanapun diterima dan dipersetujui oleh jemaah, yaitu kalender Islam hendaklah dimulakan dari hari penghijrahan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Ciri-ciri kekhalifahan. Sepanjang kekhalifahan, Umar Al-Khattab telah memperkenalkan corak pemerintahan yang efisien dan berkesan, yang antara lainnya membentuk jabatan pengawasan dengan tugas-tugas mengawasi alat ukur dan timbang, mengawal pergerakan lalu lintas, mengawasi agar binatang tidak dibebankan dengan muatan yang berlebihan, melarang penjualan arak. Seiringan pembentukan jabatan pengawasan maka dibentuk secara berkekalan jabatan ketenteraan dengan tugas mendaftar anggota tentera dan menentukan imbuhan sewajarnya. Pendaftaran anggota tentera dimulakan dari golongan Muhajirin dan Ansar, diikuti dengan pendaftaran dari penduduk Tanah Hijaz, kabilah-kabilah dari Bahrain, Kufah, Basrah, Mosul, Fustat, dan lain-lainnya. Dalam menyusun pentadbiran wilayah, Khalifah Umar melantik pegawai-pegawai eksekutif yang harus memikul tanggung jawab sesuai dengan jawatan yang disandang seperti jawatan katib, setiausaha, katib ad-dewan, setiausaha dewan, sahibu haraj, pegawai percukaian, sahibu andat, ketua ketenteraan umum, sahib baitul mal, pegawai khazanah negara, dan al-hakim, hakim mahkamah. Bagi menggelakkan pegawai-pegawai itu tidak terjebak dengan penyelewengan dan tuduhan rasuah, maka mereka dikehendaki oleh pemerintah Khalifah Umar supaya nilai dan harta setiap pegawai itu didaftarkan terlebih dahulu sebelum memegang jawatan yang bersangkutan. Menyentuh amalan rasuah, Rasulullah bersabda, dilaknat Allah ke atas penyogok dan penerima sogokan mengikut hukum. Keadilan dan layanan baik, zimmi, atau golongan rakyat bukan Islam yang dinaungi oleh pemerintah Islam, diberikan layanan baik melalui sistem keadilan yang amat unik, yang tidak dinikmati oleh golongan itu sebelumnya. Golongan zimmi diberikan kebebasan dalam mengamalkan kepercayaan masing-masing, membunyikan loceng gereja, membawa salib semasa perarakan dan mengadakan pesta keagamaan. Tindakan keras, sekalipun keadaan dan layanan baik begitu terserlah dilaksanakan, namun terdapat golongan tertentu yang tidak dapat melihat keihsanan pemerintah Islam, disebabkan mereka mempunyai agenda yang tersendiri. Orang Yahudi, seperti di Khaybar, tidak dapat menyesuaikan diri hidup berbaik-baik dengan orang Islam. Dendam Yahudi dilepaskan kepada anak Khalifah Umar, sehingga lengannya cedera. Insiden tersebut menyebabkan Khalifah Umar mengarahkan mereka keluar dari wilayah Islam. 6 KEMANGKATAN Umar Al-Khattab. Pemerintahan Islam yang hebat dan agung ini berakhir dengan kemangkatan Sayyidina Umar pada 27 Zulhijjah, 23 Hijrah, 643 Masehi. Tempoh masa pemerintahannya ialah 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Riwayat mengatakan bahwa beliau mangkat ketika berumur 63 tahun. Allah telah menakdirkan bahwa Khalifah Umar mangkat kerana terbunuh.
Pembunuhan itu bukan disebabkan oleh ketidakadilannya dalam pemerintah tetapi berpunca daripada sikap perkauman oleh beberapa orang musuhnya. Antara mereka itu ada yang dikalahkan di medan perang. Pembunuhan Khalifah Umar berlaku ketika beliau sedang bersembahyang subuh. Beliau menjadi imam sembahyang subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Sewaktu beliau baru sahaja selesai mengangkat takbir, secara tiba-tiba seorang lelaki bernama Fairuz menyerbu ke depan menghayun khanjar yang beracun lalu menikam belikat Khalifah Umar bertubi-tubi, saf hadapan menjadi kacau bilau. Khalifah Umar jatuh berlumuran darah. Tempatnya sebagai imam diambil alih oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah menikam Khalifah Umar, Fairuz coba melarikan diri. Semua jemaah sholat di saf hadapan coba menangkap Fairuz, tetapi semuanya ditikam oleh Fairuz. Selepas itu dia menikam dirinya dan mati di situ juga. Penutup, Umar Al-Khattab ialah khalifah kedua dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau juga dikenali sebagai Al-Faruq, yaitu pemisah hak dan batil. Beliau seorang yang amat memusuhi Islam ketika zaman jahiliyahnya, tetapi berkat doa dari Rasulullah SAW, Umar memeluk Islam selepas membaca ayat-ayat suci yang diberikan oleh adiknya kepada beliau. Selepas memeluk Islam, tiada sesiapapun yang berani mengganggu Nabi, karena mereka mengetahui bahwa Umar seorang yang bengis dan kuat. Tiada siapapun yang dapat mengalahkan beliau. Saya dapat simpulkan bahwa Umar seorang yang amat memusuhi Islam tetapi berubah menjadi orang yang amat tegas dan sayangkan Islam. Beliau sanggup berkorban bagi mempertahankan agama Islam. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kemangkatan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Zaman pemerintahan Khalifah Umar dikenali sebagai zaman keemasan dalam dunia Islam. Khalifah Umar berjaya meluaskan wilayahnya, menubuhkan jawatan-jawatan yang menjadikan pentadbiran beliau menjadi lebih efisien. Walau bagaimanapun, Umar tidak bangga diri, tidak menggunakan harta dengan sesuka hati. Malah, beliau hidup dalam keadaan sederhana. Beliau langsung tidak menggunakan harta rakyat untuk kepentingan dirinya. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya khalifah maupun tokoh-tokoh Islam terdahulu dalam meluaskan syiar Islam di seluruh dunia. Kepribadian mereka juga amatlah terpuji. Sifat tawaduk, merendah diri adalah sikap yang sering diberikan kepada tokoh-tokoh Islam terdahulu. Masyarakat kita sekarang perlu dilatih supaya mempunyai kepribadian seperti mereka. Cara sebegini juga dapat membuatkan masyarakat bukan Islam hormat kepada kita sekaligus dapat menarik mereka untuk mendekati Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.